Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Segala persiapan telah Wani sediakan dan tiba masa untuk ke lokasi yang dijanjikan pada jam 3 petang di mana van college akan ambil pelajar. Ibu ayah Wani sediakan 1 gelen air supaya mudah dapatkan air bersih dalam asrama nanti. Van college telah tersedia menunggu, termasuk pemandunya yang duduk di ruang pemandu. Yang peliknya, pemandu itu tak turun pun dari van dan hanya memerhatikan saja. Kemudian, bila Ibu Wani letak gelen air dalam van, pemandu tersebut hanya senyum dan senyumannya kelihatan agak pelik. Entahlah, itu mungkin perasaan saja, kata Ibu Wani. Bila semua pelajar dah sedia, pintu van termasuk pintu belakang ditutup sendiri oleh pelajar. Pelik, pemandu van hanya duduk dalam ruangan pemandu saja, tak turun dari van. Sepanjang perjalanan, Wani dapati pemandu memandu dengan laju dan melalui jalan dalam menuju ke negeri pantai timur. Pelajar lain termasuk kawan Wani tidur. Sepanjang perjalanan, mereka banyak tidur. Pemandu tak banyak bercakap. Ditanya sepatah, dijawab sepatah. Tak mesra dengan pelajar yang dibawa ni. Kebiasaannya, pemandu akan berbual dengan penumpang supaya elak mengantuk dalam perjalanan yang jauh seperti ini. Sebab itulah semua pelajar termasuk Wani layan tidur je. Selang beberapa lama, Wani tersedar suasana dah gelap, tanda waktu malam. Suasana di luar sangat gelap dan tiada cahaya lampu. Hanya lampu van saja menerangi jalan. Lalu Wani bertanya pada pemandu, "Dah sampai mana?" Pemandu menjawab, "Muazzam." Muazzam? Pada saya agak pelik. Kalau Wani kata pemandu guna jalan dalam saja untuk menuju ke pantai timur dan tak melalui bandar atau pekan sebab tak nampak lampu jalan atau bangunan, saya pasti pemandu melalui jalan mersing. Tetapi bila pemandu kata dah sampai kawasan Muazzam, saya pelik kerana kalau melalui Muazzam, pasti akan melalui bandar Segamat. Segamat banyak kawasan bandar dan ada lampu jalan. Jalan mersing masih banyak pokok hutan, ada pekan kecil dan banyak kawasan kampung. Ini agak pelik. Berbalik semula pada kisah tadi. Dalam perjalanan tersebut, Wani bagi tahu pemandu yang dia hendak buang air kecil. Dan tak lama kemudian, pemandu memberhentikan van di sebuah bangunan yang tak berlampu. Suasana semua gelap. Hanya ada lampu van saja. Pada pengamatan Wani, bangunan tersebut mungkin surau. Pemandu kata bilik air ada di belakang. Wani dan kawannya sama-sama ke bilik air. Tak berapa lama kemudian,
Wani dan kawannya selesai buang air kecil. Ketika dah masuk dalam van, melalui tingkap, Wani terkejut kerana terlihat sebuah batu nisan yang berbentuk pipih. Tanda itu kubur perempuan. Wani terdiam. Hanya kubur itu saja yang Wani nampak masa malam tu. Selepas pintu van ditutup, pemandu meneruskan perjalanan. Wani dan rakan-rakan yang lain pun tidur. Sehinggalah mereka dikejutkan oleh pemandu yang memberitahu di mana mereka sudah sampai ke asrama kolej. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Yang saya pelik di sini adalah Wani kata sepanjang perjalanan pemandu tidak pernah berhenti untuk mengisi minyak dan pemandu tidak berhenti untuk berehat. Pelik ni. Apa yang Wani perasan adalah pemandu memandu dengan laju. Kalau melalui jalan dalam, pasti pemandu tak pandu dengan laju kerana laluan jalannya kecil dan berliku. Setelah sampai, apabila Wani hendak turun dari van, terdapat lopak air yang berselut menyebabkan Wani rasa geli dan hendak balik ke Johor. Tapi bila dipujuk, baru Wani diamkan diri. Pemandu kata asrama lelaki berada di blok depan dan blok perempuan berada di belakang sekali. Tetapi kunci asrama kena tunggu orang yang menghantar dalam 1 jam. Jadi mereka semua berehat dalam van. Setelah sejam menunggu, tibalah orang yang menghantar kunci itu. Kunci bilik lelaki diserahkan kepada pelajar lelaki dan kunci bilik perempuan diserahkan kepada Wani dan kawannya. Tapi kata penghantar kunci itu, bilik Wani dan kawannya berada terletak di blok paling belakang kerana blok lain dah penuh, dia katanya. Wani dan kawannya terkejut. Kata penghantar kunci itu lagi, jangan risau, semua barang lengkap dan ada streka. Janji tersebut sama dengan Puan Zu janjikan masa di Johor tempoh hari. Kata-kata itu dapatlah melegakan hati Wani dan kawannya itu. Lalu mereka dihantar ke blok asrama perempuan yang terletak di belakang, iaitu blok asrama terakhir. Setelah semua barang diturunkan, tanpa menunggu lama, van bergerak balik dan mereka berdua ditinggalkan di situ. Kemudian mereka bawa semua barang dan menuju ke bilik. Wani dapati dalam satu blok ada banyak bilik. Depan bilik semua ada selipar dan kasut. Mungkin betul juga kata penghantar kunci tadi. Semua asrama sudah penuh, bisik hati Wani. Apabila Wani dan kawannya dah sampai depan pintu asrama mereka, apabila dibuka, alangkah terkejutnya kerana apa yang dilihat bukan seperti yang dijanjikan. Hanya sebuah bilik yang dah lama ditinggalkan, yang sudah tak terurus, penuh dengan habuk, debu dan bersawang. Mereka terpinga-pinga dengan keadaan tersebut, seperti tak percaya dengan keadaan yang disediakan ini oleh pihak kolej yang memiliki reputasi terbaik ketika itu berdasarkan maklumat di internet. Apa boleh buat, kaki dah jejak asrama kolej di pantai timur dan jauh dengan keluarga pula tu. Bayang sereka pun tak ada seperti yang dijanjikan. Mereka terpaksa reda dengan keadaan ini. Pada malam tu, mereka tidak tidur sehingga 7 pagi kerana sibuk mengemas bilik yang bakal mereka tinggal selama 6 bulan nanti. Hari pertama awal pagi, Wani dan kawan dia bersiap-siap untuk ke bilik air untuk mandi. Mereka perlu ke kolej untuk laporkan diri. Bilik yang dikemas telah pun siap. Wani orang pertama buka pintu bilik. Apabila dia buka pintu, Wani tersentak apabila ada seorang perempuan
berambut panjang memegang gayung mandi berlalu depan bilik asrama mereka. Pergerakannya agak pelik kerana hanya memandang depan dan bergerak tanpa menoleh kiri kanan. Wani tercengang dan memandang kawannya. Mereka terkejut dan terkedu. Agak lama juga mereka nak melangkah keluar dari bilik. Bila keadaan tenang, baru mereka gerak keluar dari bilik untuk mandi. Pada blok asrama mereka ada bilik mandi yang berada di hujung blok. Kali pertama mereka masuk, keadaan dalam bilik air seperti sudah lama tak digunakan lagi. Agak kotor, sawang dan berdebu. Wani cuba putar kepala paip di bahagian depan untuk pastikan bilik air ini ada air atau tak. Bila diputar, Wani dan kawannya terkejut kerana air yang keluar sangat kotor dan hitam seperti warna darah. Wani cuba tutup kepala paip tu, tapi tak boleh ditutup. Wani dan kawannya terus tinggalkan bilik air itu dalam keadaan ketakutan. Mereka terus menuju ke bilik air di blok asrama di bahagian depan. Alhamdulillah, ada air. Tapi air yang ditakung sentiasa berkeadaan melimpah dan menggunakan sumber mata air di belakang asrama. Sumber mata air itu taklah banyak, hanya mengeluarkan air yang sangat sedikit. Mungkin sebab itu pihak kolej biarkan air itu sentiasa bertakung dan melimpah supaya bila saat memerlukan air sentiasa ada untuk digunakan tanpa tunggu lama untuk dipenuhkan. Selesai mereka mandi, mereka bersiap-siap ke kolej untuk lapor diri. Sebelum ke kolej, mereka perasan blok di depan asrama mereka ada satu bilik. Sepertinya ada pelajar yang tinggal dalam 3-4 orang. Tapi setakat ni tak perasan mereka ada keluar dari bilik lagi. Bukan apa, nak juga bertegur sapa dan berkenalan. Maklumlah, mereka baru sampai ke asrama ni, nak juga tambah kawan. Apabila Wani dan kawannya sampai di kolej, mereka melaporkan diri kepada pihak pengurusan. Sampai di pejabat kolej tu, ada seorang kerani perempuan. Yang peliknya, kerani tu macam terpinga-pinga bila Wani kata mereka pelajar yang baru sampai dari Johor pagi tadi, yang dikelolakan oleh Puan Zu. Kemudian Wani dan kawannya diminta duduk di ruangan menunggu. Agak lama juga Wani dan kawannya tunggu untuk dapatkan pengesahan dari pihak kolej. Dalam beberapa lama kemudian, kerani pun datang untuk memberitahu yang mereka disahkan diterima melanjutkan semester di kolej tersebut. Kemudian Wani beritahu yang mereka nak jumpa Puan Zu. Tapi kerani itu kata Puan Zu tak datang kolej hari ini, ada urusan katanya. Pada saya agak pelik kerana hari pertama pelajar inilah yang perlu pihak kolej dan pesarah sambut dan uruskan hal ehwal pelajar, bukan sibuk dengan urusan yang lain. Jadi pelajar ini akan terkapai-kapai sendirian kerana orang yang hendak mereka rujuk tak ada. Itu yang menyusahkan pelajar. Dahlah pelajar ni datang dari jauh dan tambah pula berjauhan dengan keluarga.